Ibu, apabila besar nanti, Raisya nak jadi jutawan tak Ibu? Sudahlah Raisya, jangan nak berangan macam Mak Jenin. Pergi kamu sapu sampah, lagi berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara, Pena Hakimnya Arif lagi bijaksana dan seluruh warga hadirin yang dimuliakan. Permulaan tadi adalah secepis kisah yang sering kita dengar berlega dalam masyarakat kita. Hadirin sekalian, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah. Kisah tradisi penuh bermakna. Kisah Mak Jenin empunya cerita, banyak tauladan serta pengajarannya untuk panduan dan pedoman kita semua. Di dalam sebuah kampung yang tenang suasananya, ada seorang pemuda bernama Mak Jenin. Beliau bekerja sebagai pemanjat pokok kelapa di kawasan tersebut. Semua orang tahu akan kecekapan dan kemahiran Mak Jenin memanjat pokok kelapa. Jika ada siapa hendak memetik buah kelapa, sudah tentulah Mak Jenin yang akan dipanggil oleh mereka. Pada suatu pagi yang indah dengan langitnya yang biru cerah, Mak Jenin berusaha bersungguh-sungguh memanjat satu demi satu pokok kelapa. Apabila dia memanjat pokok kelapa yang ke-11, dia sudah mula berangan-angan dengan upah memetik buah kelapa yang akan diperolehnya. Upah untuk pekerjaannya ini adalah buah kelapa itu sendiri. Jika Mak Jenin berjaya memanjat dan memetik 100 biji kelapa, pemilik akan memberinya upah sebanyak 50 biji kelapa, iaitu separuh daripada keseluruhan buah kelapa yang dipetik. Jika aku dapat memanjat dan memetik 500 biji setiap hari, aku akan dapat upah 250 biji kelapa. Kaya aku, bisik Mak Jenin dalam hati. Sebiji kelapa, aku akan jual RM1.50. Jika 250 biji, aku akan dapat RM375 sehari. Wow! Aku kaya! Aku kaya! Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selamba. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Kemudian, Mak Jenin menyambung kembali kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa letih. Mak Jenin bertenggik di atas pelepah yang separuh kering. Dia pun memejamkan kedua-dua belah mata dan menyambung semula angan-angannya. Upah jualan buah kelapa ini akan kubelikan telur ayam kampung, bisik Mak Jenin. Telur-telur itu akan aku oramkan. Kemudian aku bela ayam-ayam itu dengan baik sekali. Apabila ayam itu sudah besar, aku akan menjualnya. Ish. Banyaknya duit aku nanti. Setahun je aku akan jadi jutawan ayam, kata Mak Jenin dalam hati. Selepas ni, aku tidak perlu lagi memanjat pokok kelapa. Aku akan beli semua yang ladang kelapa yang ada di sekitar kawasan ini. Dan aku akan jadi orang yang paling kaya. Ha. Apabila aku sudah kaya, bolehlah aku membantu golongan yang susah. Jual ayam, beli kambing. Jual kambing, beli lembu. Mak Jenin tersenyum sumbing. Duit tabungan beribu-ribu. Mak Jenin terus mengelamun. Dia berangan-angan membeli beberapa ekor kambing. Bek! Hasil daripada jualan ayam tadi. Selepas kambing-kambing itu membiak dan cukup besar, Mak Jenin akan menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Moo! Selepas lembu-lembu itu membiak, Mak Jenin akan menjual induknya. Wang hasil jualan lembu-lembu itu akan dibelinya seekor kuda. Dia
dia akan menunggang kuda itu sambil memantau ternakan lembu dan kambingnya. Ya, keduk, 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 ya, keduk, keduk, keduk. Mak Jinin terus berangan-angan lagi. Pada suatu petang, dia bersiap-siap dengan menunggang kudanya. Ya, keduk, keduk, ya, keduk, keduk. Mak Jinin menjemput Tuan Puteri Raja untuk naiki kuda yang ditungganginya. Wah, seronoknya! Tuan Puteri meminta Mak Jinin memaju kuda dengan lebih pantas lagi. Ya, keduk, keduk, ya, keduk, keduk. Oleh sebab kuda itu dipacu terlalu pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh kebum ke dalam perigi buta. Ketika dan saat itulah Mak Jinin mula tersedar daripada lamunan bahawa dia sebenarnya sedang terhejut-hejut di atas pelepah kelapa yang melayang itu. Dia juga terkejut tak kala badannya melayang-layang di udara. Mak Jinin tidak segera cemas. Dia cuba menenangkan diri sambil mengimbangi badan dan duduk diam di atas pelepah kelapa yang melayang itu. Akhirnya Mak Jinin berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kakinya tercegat di atas tanah. Orang kampung terlopong melihat kejadian itu. Mujurlah pokok kelapa itu tidak terlalu tinggi. Jika tidak, melayanglah nyawanya. Mak Jinin hanya mampu tersenyum sumbing serta bersyukur kepada Allah kerana telah selamat daripada mendapat sebarang kecelakaan. Orang kampung mengelilingi dan menyindirnya kerana terlalu kuat berangan-angan. Mak Jinin insaf dan berjanji tidak akan kuat berangan-angan lagi selepas ini. Hadirin sekalian, pengajaran yang kita boleh perolehi daripada cerita ini ialah: pertama, jika kita inginkan sesuatu, kita haruslah berusaha dengan gigih. Usaha yang gigih dapat membawa kejayaan kepada kita. Sesuai dengan kata-kata, usaha tangga kejayaan. Kedua, angan-angan kosong tidak akan dapat memberikan apa-apa hasil dan hanya merugikan masa dan diri kita sahaja. Angan-angan perlu ditukar kepada impian yang disusul tindakan, barulah hasilnya dapat diperolehi. Ketiga, niat untuk membantu golongan yang susah seperti mana yang diimpikan oleh Mak Jinin adalah sesuatu yang mulia. Namun, semua itu tidak akan dapat direalisasikan selagi mana kita tidak bertindak untuk mengubah diri kita terlebih dahulu. Justru, kita hendaklah menjauhi sikap berangan-angan tanpa disuli sebarang usaha. Tidak salah jika berangan-angan. Namun, biarlah angan-angan sesuatu yang realistik dan disudi dengan tindakan supaya semuanya dapat jadi kenyataan. Madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara. Kemaafan jua, pohon diampun, seikhlas hati. Sekian sahaja persembahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.